السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan keturunan Nabi tetapi pendosa, ataupun golongan yang mengaku mereka sebagai zuriat keturunan Nabi, darah dagingnya daripada Nabi, tetapi mereka adalah golongan yang melakukan jenayah ataupun dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tajuk seperti ini penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebagaimana yang kita tahu, dalam hidup kita sekarang ini banyak scammers, kan? Banyak penipu, scam, penipuan yang dilakukan oleh para penipu, scammers. Scammers ni macam-macam lah, cara dia punya modus operandi dan sebagainya itu berbeza. Tapi yang kita paling bimbang dalam banyak bentuk scam dan scammers ini adalah yang berkaitan dengan agama, kan? Yang berkaitan dengan dakwaan seperti mereka adalah zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masyarakat pula terpedaya dengan golongan seperti ini. Tambah pula dengan pelbagai bentuk penerimaan yang pelik-pelik yang kita tengok, sampai letak atas pelamin pun ada. Kan, ni macam pengantin pula, macam orang bertunang, macam ada kenduri kahwin pula, letak atas pelamin, pakat buat majlis. Ini antara benda yang pelik-pelik dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi sidang hadirin mukminin, antara pengisian kita pada malam ni, saya nak baca sebahagiannya adalah risalah yang ditandatangani oleh para habaib. Para habaib yang mana kita tahu bila sebut habib ataupun habaib, mereka ini adalah golongan yang mengatakan bahawa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ada satu risalah yang ditandatangani oleh para habaib, dan risalah ini ditujukan kepada para habaib sufi dan para habaib syiah. Sebab banyak pihak yang mendakwa mereka adalah habib ataupun habaib, tetapi apa yang mereka bawa adalah bersalahan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antara yang menandatangani risalah ini adalah Habib Syekh Abu Bakr bin Haddar Al-Haddar. Dia adalah ketua Yayasan Sosial Al-Dhamir Al-Khairiyah di Tarim. Di Tarim. Maknanya di Tarim ni ada yang kuat berpegang dengan sunnah, kan, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni sangat concern dengan penyelewengan yang berlaku, terutamanya golongan yang bertopengkan nama-nama habaib ataupun habib. Juga ditanda tangani oleh Habib Syekh Aiman bin Salim Al-Attas di Abu Uraish. Antaranya Habib Syekh Hasan bin Ali Al-Bar, dia ni khatib di Zahran, Arab Saudi. Banyaklah senarai para habaib. Antaranya lagi Habib Syekh Saleh bin Bukhaid Maula Ad-Duwailah. Dia ni adalah guru pembimbing di Al-Maktab At-Ta'awuni Lid-Da'wah Wal-Irsyad Wat-Tawjih Al-Jaliyat. Dia merupakan imam dan khatib di Kharj. Dan adalah beberapa nama yang lain, termasuklah Habib Syekh Dr. Isam bin Hashim Al-Jufri yang merupakan tenaga pengajar di Fakulti Syariah jurusan Ekonomi Islam di Universiti Ummul Qura di Mekah, dan dia ada juga merupakan imam dan khatib di Mekah dan lain-lain. Banyak senarai nama-nama yang menandatangani risalah ini, yang merupakan satu bentuk teguran kepada golongan yang suka membawa nama Habib ataupun Habaib, tetapi membawa pelajaran-pelajaran yang menyimpang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertamanya sidang hadirin mukminin dalam risalah yang ditanda tangani oleh para habaib ini, yang ditujukan kepada para habaib Sufi dan Syiah. Mereka memulakan dengan tuntutan bahawa tidak dinafikan bahawa adalah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menghormati Ahlul Bait. Yang itu betul. Menghormati, memuliakan Ahlul Bait, yang itu memang ada dalam Quran, memang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi mengingatkan, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulang, Nabi kata, dan keluargaku, aku mengingatkan kamu semua kepada Allah tentang ahli bait, tentang keluarga aku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah tentang ahli keluargaku. Aku mengingatkan kamu semua kepada Allah tentang ahli bait, ahli keluarga aku. Itu memang disebut dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi suruh, Nabi perintahkan kita menghormati mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka ada manzilah, ada position tertentu dalam agama. Yang itu betul. Yang itu kita tak nafi. Sehingga kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah cakap kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Abu Bakar kata, wallazi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Abu Bakar kata kepada Sayyidina Ali, dia kata, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, sungguh kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung silaturrahim daripada kaum kerabatku sendiri. Yang tu sungguh, kan, betul. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para habaib yang menandatangani risalah ini,
risalah yang menegur para habaib sufi dan syiah. Mereka mengatakan bahawa apabila mereka bertemu dengan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, di tanah suci, mereka dapati bahawa kelompok ini adalah kelompok yang kuat dalam menyuruh manusia kepada sunnah, memerangi syiah dan memerangi bid'ah. Itu yang betul. Itu yang betul. Dan apa yang mereka lakukan itu berbeza dengan para habaib syiah rafidah. Beza dari segi mana tuan-tuan? Bezanya ialah para habaib daripada puak syiah rafidah yang mengaku mereka pun habaib. Mereka ni walaupun mereka mengaku mereka adalah para habaib, tapi mereka mengkafirkan ahli bait yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa dia? Seperti Aisyah, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar Khattab. Itu habaib juga, tapi habaib syiah rafidah, kan, puak syiah rafidah. Sedangkan mereka itu sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin dia apa tuan-tuan? Poinnya ialah kalau ada orang tu dia mengaku dia adalah keturunan Nabi, kita kena tapis. Tapis dari segi mana? Tapis dari segi hendaklah mereka itu kita muliakan kalau mereka memang menyeru sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Nabi suka, mereka pun suka. Benda yang Nabi benci, mereka pun benci. Hak tu betul. Tapi kalau orang yang Nabi sayang, seperti Aisyah, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, itu dijadikan sebagai musuh, maka habaib yang macam tu kita kena tolak. Kita tak boleh muliakan habaib yang macam ni. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait, terhadap kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasati, pertengahan. Kita tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah, sikap kita, attitude kita kepada ahli keluarga Nabi pertengahan. Pertengahan yang macam mana? Pertengahan di tengah-tengah antara dua yang melampau. Melampau yang pertama ialah melampau yakni ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan ahli keluarga Nabi. Hak tu pun kita tolak. Dia melampau sangat dalam mengangkat ahli keluarga Nabi. Dan kita di tengah-tengah dengan apa? Satu lagi golongan yang suka memusuhi ahli keluarga Nabi. Kita memusuhi keluarga Nabi tak boleh. Pada masa yang sama kita melampau dalam mengangkat ahli keluarga Nabi pun tak boleh. Tengah-tengah. Kita memuliakan ahli keluarga Nabi adalah exactly, mesti sama, solid sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih tak boleh, terkurang sampai benci, bermusuh dengan kaum keluarga Nabi pun tak boleh. Ini yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada masa yang sama, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan kemuliaan nasab seseorang itu dia mengikuti kemuliaan takwa dan iman orang tu. Maknanya kalau dia keturunan Nabi sekalipun, tapi kalau dia kafir, kita tidak akan memuliakan dia. Kalau dia keturunan Nabi sekalipun, tapi dia syirik kepada Allah, kita tidak akan memuliakan dia. Kita akan memusuhi dia, kerana kita memuliakan dia apabila dia dimuliakan dengan iman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Kalau dia keturunan Nabi sekalipun, tapi dia ada ahli bid'ah, orang yang tegar dalam melakukan bid'ah, hak tu pun kita memusuhi mereka. Sebab tugas dan tanggungjawab kita ialah membenteras ajaran-ajaran dan amalan serta akidah bid'ah dalam agama.
Kita tak boleh terima golongan seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya kerana para habaib yang menandatangani risalah ini mengatakan bahawa kita berpegang kepada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, iaitu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dia keturunan Nabi ke? Dia bukan keturunan Nabi ke? Dia Said ke? Syarifah ke? Tak ada Said ke? Tak ada Syarifah ke? Siapa yang paling mulia tuan-tuan? Ukuran dia bukan darah daging. Ukuran dia bukan tengok tok nenek moyang dia siapa. Tapi ukuran dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tidak ada Said di depan, tuan-tuan tidak ada Habib di depan, tapi tuan-tuan lebih bertakwa berbanding dengan orang yang ada Habib dan Said di depan nama dia, maka tuan-tuanlah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tu darah daging dia memang confirm darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ini yang kita kena tahu. Baik. Dan itulah juga hujah yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bila dia ulas tajuk ni. Dia bawa hadis sebagaimana dalam Sahih Muslim, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh, barang siapa yang amalan dia memperlambatkannya, maka nasab dia tidak akan dapat mempercepatkan dia. Apa maksud hadis ni? Siapa-siapa yang amalan dia melambatkan dia, maka keturunan dia tidak boleh mempercepatkan dia. Apa maksud dia? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, ma'nahu man kana amaluh naqisan lam yulhiqhu bimartabati ashabil a'mali fayambaghi an la yattakila ala syarafid nasab wa fadilatil aba wa yuqassiru fil amal. Dia kata maksud hadis ni ialah barang siapa yang amalan dia sedikit, tapi nasab keturunan dia elok, bagus, tidak akan membuatnya sampai pada kedudukan orang yang beramal. Maknanya dia keturunan Nabi-Nabi sebagai contoh, anak cucu kan, cicit ke 38 ke 39 40 tak tahulah yang ke berapa, tapi amalan dia sikit ataupun dia melakukan dosa, maka kedudukan yang dia hak mulia tu, keturunan dia hak mulia tu tidak akan membantu dia, maka sayugianya agar dia tidak bersandar kepada kemuliaan nasab keturunannya semata-mata dan keutamaan nasab keturunannya lalu menyebabkan dia sedikit dalam beramal. Maksud Imam Nawawinya, oleh sebab kita ni keturunan Nabi, buat sikit-sikit sudah cukup. Tak boleh. Keturunan tu dia tak membantu tuan-tuan. Kalau kita bermasalah dari segi amalan, kalau kita bermasalah dari segi ibadah, kalau kita bermasalah dari segi akidah dan kepercayaan, tak membantu. Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan itulah juga yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata faman abta'a bihi 'amaluh, dia kata barang siapa yang amalan dia lambat dalam mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, dia nak naik maqam darjat yang tinggi di sisi Allah lambat, maka nasab keturunannya tidak akan mempercepatkan dia untuk mencapai darjat yang tinggi itu. Dia nak naik ranking di sisi Allah tu lambat sebab amalan dia problem. Maka kemuliaan keturunan dia, walaupun dia keturunan Nabi sekalipun, Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata tak akan bantu sikit pun untuk dia naik tangga tu lebih cepat. Tak boleh. Hak ni yang kita kena tahu, tuan-tuan sekalian. Apa dalil dia? Selain daripada apa yang kita sebut daripada aqwalul fuqaha yang kita baca tadi,
Maka antara yang kisah-kisah yang dibawa oleh para ulama berkenaan dengan cerita keturunan kaum keluarga yang tak membantu ni, contohnya ialah apa yang berlaku kepada Bani Israel ataupun Yahudi. Bila sebut Bani Israel, bila sebut Yahudi, dia keturunan siapa? Dia keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Kalaulah keturunan Nabi itu menyebabkan dia tu akan jadi orang baik, mesti jadi orang baik. Soalan dia, kenapa Bani Israel ataupun Yahudi itu antara nama yang menjadi musuh hari ini, musuh Islam hari ini, dan mereka disebut antara golongan yang banyak membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Bukan saya kata ni tuan-tuan, para ulama yang bawa cerita-cerita ni untuk kita sama-sama fikirkan. Sedangkan seluruh Yahudi, semua yang kata nama Yahudi, kalau dia betul-betul Yahudi lah, kok ada bukan Yahudi tapi mengaku Yahudi, tak tahu? Tu saya tak tahu. Kan? Dia bukan Yahudi tapi dia mengaku Yahudi. Tuan-tuan tahu cerita pasal Habib dengan Habaib ni, Yahudi pun cerita sama. Tuan-tuan rajin buat research pasal ikhtilaf ataupun khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama Yahudi. Yahudi pun ada khilaf juga tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kita je ada khilaf? Ada. Kristian ada khilaf, Yahudi pun ada khilaf. Yahudi Israel hari ni tuan-tuan, dia orang bergaduh. Masing-masing dakwa dia orang lah betul-betul Yahudi. Betul-betul Yahudi. Hak dia kata tak, kami Yahudi, kamu semua bukan Yahudi. Dia bergaduh semua tu. Hak Rusia tu, Yahudi Rusia, dia orang kata Yahudi Rusia bukan betul-betul Yahudi. Macam-macam cerita. Maka benda ni tuan-tuan sekalian, ulama mengatakan bahawa seluruh Yahudi, tak kiralah Yahudi betul ke Yahudi tak betul, seluruh Yahudi, kalau dia betul-betul Yahudi, dia adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dia keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Soalan dia, apakah seluruh keturunan Nabi Yaqub alaihi salam beriman kepada Allah? Tidak. Bukan semua keturunan Nabi Yaqub alaihi salam beriman kepada Allah. Apakah seluruh keturunan Nabi Yaqub alaihi salam semuanya baik-baik, soleh belaka? Tidak. Bukan semua keturunan Nabi Yaqub adalah baik dan soleh. Ini adalah jawapan yang disebut oleh para ulama untuk menyanggah bahawa kalau orang tu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul sekalipun dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan jaminan bahawa dia akan jadi orang baik. Bukan jaminan, tuan-tuan. Sebab ada di antara mereka yang soleh, ada di antara keturunan Nabi Yaqub yang menjadi Nabi, ada yang jadi biadab dengan Allah, seperti mana Yahudi pada hari ini yang membunuh orang Islam, yang membunuh manusia lain yang bukan Islam sekalipun, dan sebagainya. Sehingga kan dalam surah An-Nisa ayat 155 Allah Ta'ala menceritakan jenayah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Apa dia jenayah dia? Dia membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala sendiri cerita keturunan Nabi Yaqub tu perangai macam mana. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Apa tindakan Allah? Pasal apa Allah Ta'ala ambil tindakan kepada mereka? Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan hati kami telah tertutup. Sebenarnya Allah yang mengunci hati mereka kerana kekafiran mereka. Keturunan Nabi Yaqub tu kafir, tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, mereka tu kafir, mereka tidak beriman, kecuali hanya sebahagian kecil daripada mereka sahaja.
Surah An-Nisa ayat 155. Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, itu keturunan Nabi Yaqub. Lepas tu keturunan Nabi Ismail, yang kita kata orang Arab sekarang ni, keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail siapa dia? Antaranya Quraisy yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail, tapi mereka kafir. Pasal apa? Sedangkan mereka semua keturunan Nabi Ismail. Maka ulama mengatakan bahawa kerana tidak ada jaminan daripada Allah bahawa kalau dia keturunan Nabi Ismail maka semuanya baik-baik belaka. Tak ada tuan-tuan. Tidak ada jaminan daripada Allah. Bila awak ni anak cucu Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, cicit Nabi Ismail, tak kiralah yang keberapa dekat bawah tu, tidak ada jaminan bahawa engkau akan beriman kepada Allah. Maka lahirlah golongan ini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, yang mereka ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak betul anggapan sebahagian daripada manusia bahawa setiap nabi yang saleh maka Allah Ta'ala bagi jaminan yang anak cucu keturunannya juga adalah saleh. Tidak ada nas seperti itu. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis Nabi pun tidak ada. Tidak ada jaminan seperti itu. Yang ada nas berkenaan dengan Nabi ini dan keturunan ialah Nabi ini dia adalah keturunan daripada perempuan-perempuan yang suci, yang bukan penzina. Itu ada. Nabi ni dia punya keturunan dia, ibu dia bukan penzina, nenek dia bukan penzina. Yang tu ada. Tapi jaminan bahawa anak cucu Nabi sampai di bawah-bawah tu semuanya saleh, tak ada. Itu tak ada. Quran pun tak ada, dalam hadis Nabi pun tidak ada. Dan Imam Ibn Kathir dia tulis kisah-kisah ni, Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi ni ditulis oleh Imam Ibn Kathir dan juga banyaklah imam lain, tapi antaranya Imam Ibn Kathir, dan yang mana bila kita lihat apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir berkenaan dengan hal seperti ini, maka mereka bawa nas-nas tertentu. Antaranya ialah apa sikap kita terhadap riwayat Israiliyat dan sebagainya. Ini antara apa yang diperingatkan oleh Imam Ibn Kathir. Macam kita selalu sebut, kalau riwayat Israiliyat kan, kalau menyamai Quran dan hadis kita terima. Kalau benda yang silent, kita benar pun tidak, kita dustakan pun tidak. Hak mana nampak jelas bercanggah dengan Quran dan hadis, itu kita reject. Ini disebut oleh Imam Ibn Kathir. Dan kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa bila datang cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Bani Israel, hak mana Nabi sebut, hak tu kita terima sebab dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perkara yang silent, yang tu kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Dan disebut bahawa ini antara 3 keadaan yang telah ditetapkan oleh para ulama kepada kita tentang sikap kita berhadapan dengan perkara seperti ini. Baik, apa bahayanya yang dibawa oleh golongan habaib ini, tuan-tuan sekalian? Kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku ni bukan saja berlaku di negara kita, tapi berlaku di Nusantara kita ni, di Indonesia, negara jiran kita, dan juga di negara-negara Arab dan negara umat Islam yang lain. Kita tengok dalam negara kita pun, hak nama Said, hak nama Sharifah masuk dalam berita mereka terlibat dengan jenayah-jenayah yang tertentu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau nama Said, nama Sharifah, walaupun mereka mendakwa mereka adalah keturunan
Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan bahawa mereka tidak akan melakukan jenayah. Mereka melakukan jenayah. Tuan-tuan boleh Google, tengok berapa banyak orang nama Said, nama Syarifah yang kata keturunan Nabi ni, mereka terlibat dengan jenayah-jenayah yang tertentu. Malah di Indonesia juga, tuan-tuan sekalian, termasuk di Timur Tengah, dengan menggunakan nama Habib, nama Syarif, nama Sayyid dan seumpamanya, mereka mendakwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka telah membawa pelbagai masalah dalam masyarakat. Apa dia masalah yang mereka bawa? Yang pertamanya, mereka membawa fanatik buta kepada mereka. Pergi mana-mana dengan topeng Habib, dengan nama Syarif, dengan nama Said, dengan berlambangkan aku keturunan Nabi, maka orang besar-besarkan, muliakan mereka. Ni ada orang tunjuk dalam video tetamu yang kata keturunan Nabi tu, orang tolong kopek udang tu pun tolong kupas. Kan? Tolong kupas udang. Lepas tu orang komen kat bawah, bini aku pun aku tak kupas udang macam tu. pakai duk komen. Orang kita, tuan-tuan, memanglah sebab kita cinta dekat Nabi ni, kita dengar ada je zuriat keturunan Nabi, kita nak muliakan dia. Perasaan tu bagus, tapi kita kena kontrol supaya terkawal mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Jangan sampai kita fanatik buta. Tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak boleh faham lagi bila pihak berkuasa agama dalam negara kita, berapa negeri, tuan-tuan sekalian, membatalkan kebenaran program, tak boleh buat program. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa individu berkenaan ada problem. Yang kata ni bukan Wahabi dah, bukan Wahabi. Yang duk kata ni mufti Negeri Sembilan, yang duk cakap ni adalah Jabatan Agama Islam di Negeri Selangor, negeri-negeri di Kelantan dan sebagainya. Ni bukan geng-geng apa ni Wahabi. Tak ada, bukan geng Wahabi, tak. Mereka sendiri pun mengatakan bahawa ada benda yang dicurigai. Maka untuk menyelamatkan orang ramai, pihak berkuasa agama tidak benarkan program tersebut. Jadi kita kena hati-hati supaya kita tidak terlibat. Sehingga dengan sebab kita fanatik, akhirnya kita ditipu oleh golongan yang macam ni. Baik, pasal apa mereka boleh menimbulkan fanatism yang buta macam ni dalam masyarakat kita? Pasal apa? Kenapa mereka berjaya menipu begitu ramai orang? Maka pemerhatian yang dibuat di Indonesia, ni pemerhatian ni dibuat di Indonesia. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, banyak dapat tempias daripada apa yang berlaku di Indonesia. Pemerhatian yang dibuat di Indonesia, mereka mendapati bahawa masalah ni timbul kerana perasaan cinta kepada Ahlul Bait dengan cara yang tidak benar. Jadi fanatik, sehingga mudah ditipu kan oleh golongan ni. Golongan ni pun dia tahu bahawa masyarakat dia cukup suka dengan Nabi, maka mereka guna slogan cinta Rasul, cinta Nabi untuk memperbodohkan manusia. Jadi fanatism itu ditanam dalam masyarakat dengan sebab kebodohan yang ada dalam masyarakat, dan mereka mendoktrin orang-orang Islam di Indonesia supaya menyintai cucu cicit Nabi tanpa sebarang siasatan dan mendapatkan maklumat lanjut. Terima aja. Bila orang mengaku, terima aja. Itu yang berlaku di Indonesia. Kita tak mau, tuan-tuan, finding yang macam ni, observation yang dibuat, yang berlaku di Indonesia, berlaku dalam negara kita. Kita tak mau. Benda yang berlaku di negara-negara tertentu tidak mustahil merebak masuk dalam negara kita. Dan bila kita tengok cara mereka menyambut figura-figura tertentu ini, memang kita mengatakan bahawa ia sudah masuk pun dalam negara kita. Pengaruh itu sudah ada. Ini satu benda yang kita perlu kawal, tuan-tuan sekalian. Menyintai keturunan ahli keluarga Nabi, yes.
tetapi jangan kita ditipu oleh golongan scammers yang mengambil peluang di atas perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku di Indonesia? Mereka mengatakan bahawa dengan sebab kecintaan masyarakat kepada para habib ni, dengan sayyid semua ni, maka mereka tidak peduli dah betul ke tak betul ke, mereka tak peduli dah. Kadang-kadang dah kena tahu, dah kena tipu, tapi nak mengaku malu. Dia malu nak mengaku, nampak bodoh sangat, lah kali dia ikut arus. Ini benda yang berlaku tuan-tuan sekalian di Indonesia, sehingga akhirnya golongan ini dimuliakan oleh masyarakat sebagaimana yang kita cerita tadi. Antaranya ialah ada golongan habaib yang tidak faham agama pun, tapi diangkat sebagai tokoh dalam masyarakat di Indonesia. Tak faham agama, tapi diangkat sebagai tokoh. Tuan-tuan tengok video yang tetamu daripada Maghribi tu, kan, yang jadi kontroversi tu. Apa yang dia cakap dalam video tersebut? Dia kata Allah Ta'ala mencipta Nabi kita daripada cahaya. Dia kata Allah mencipta Nabi kita daripada cahaya. Tuan-tuan Google, tuan-tuan tengok berapa banyak dah fatwa mengatakan bahawa ini antara elemen ajaran sesat. Tuan-tuan nak tahu ajaran sesat? Kalau dia kata bahawa Nabi dicipta daripada cahaya, itu salah satu ciri dia. Dan itulah yang dibawa oleh golongan yang diangkat sebagai cucu cicit Nabi. Maka sebab tu kita ada tanggungjawab untuk bagi pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, supaya masyarakat jangan tertipu dengan golongan macam ni, walaupun mereka mengatakan mereka adalah cucu cicit Nabi yang keberapa sekalipun. Kena hati-hati tuan-tuan. Kita jangan sebab kita fanatik kepada Nabi itu sampai kita jadi sesat. Kita tak mahu. Orang Kristian, dia memuliakan Nabi Isa dengan cara melampau, menyebabkan mereka syirik kepada Allah. Kita tak mau jadi macam tu. Kita nak muliakan Nabi kita, kita nak muliakan keturunan Nabi kita, tapi dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang melampau. Baik, apa yang lagi yang berlaku di Indonesia yang boleh kita ambil pelajaran tuan-tuan? Para habaib ini, dia kata, mempunyai pengikut yang ramai. Pengikut dia ramai. Manusia ni tuan-tuan, dia memang suka lagu tu. Mengaji, hak pening-pening kepala ni, berapa orang nak mengaji tuan-tuan? Mengaji, kalau betul-betul mengaji, pening tak? Ada hangguk, ada geleng. Tuan-tuan masuk sekolah, tuan-tuan mengaji mesti pening kepala. Hak tak pening, hak ponting kelas. Hak tu tak pening. Tapi hak duduk kat depan, hak betul-betul mengaji, salin nota, hak cikgu bagi, memang pening. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, belajar peringkat mana sekalipun, degree, masters, PhD, semua tu ada pening dia belaka. Tuan-tuan nak senang, pergi majlis, nyanyi. Tu tak pening. Menyanyi je, qasidah je. Dia adalah nasyid, tu tak pening. Duk sandar kat dinding, duk dengar, tu tak pening tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji, itu pening. Jadi apa yang berlaku di Indonesia? Tokoh ini mempunyai pengikut yang ramai. Sebab apa? Sebab mereka bukan mengaji. Mereka hanya buat hiburan, untuk hiburan. Maka menyebabkan ramai pengikut, sehingga mereka membawa pengikut-pengikut ini ke kubur, dan di kubur ada ritual yang tertentu. Benda ni ada tak di Malaysia sekarang? Ada. Dah merebak di Malaysia. Daripada duduk menyanyi apa semua tu, bawa pergi ke kubur. Dah ada di Malaysia. Bukan kata tak masuk Malaysia dah masuk pun di Malaysia. Apa yang berlaku di Indonesia ini? Baik. Kemudian apa lagi berlaku di Indonesia? Kemudian bila mereka pergi ke kubur, mereka mengadakan ritual di kubur, dan kemudian mereka mengajar kepada para pengikut meminta hajat dari kubur. Ada tak di Malaysia sekarang? Ada. Memang dah masuk pun di Malaysia. Kemudian perkara-perkara seperti ini telah merebak, dan mereka mempertahankan amalan itu dengan mengatakan bahawa ini datang daripada para habaib. Jadi itulah sidang hadirin mukminin, perkara yang sebenarnya adalah bersalahan
dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi, tuan-tuan sekalian? Baik. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia kata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jal wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, iaitu ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maksudnya, berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Qala, lalu Nabi kata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy. Nabi kata, wahai orang Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kamu semua. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tak dapat tolong kamu sedikit pun daripada Allah. Nabi kata, wahai Quraisy, selamatkan diri kamu, sebab aku, Nabi kata, tidak dapat menolong kamu sedikit pun daripada Allah. Lepas tu Nabi pun sebutlah beberapa kelompok, wahai Bani Abdul Manaf, sesungguhnya aku tak dapat tolong kamu sedikit pun daripada Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun daripada Allah. Wahai Safiyah, sesungguhnya aku tak dapat tolong kamu sedikit pun daripada Allah. Lepas tu Nabi sebut nama anak perempuan Nabi, Nabi paling sayang, Fatimah, anak perempuan, putri kepada Muhammad. Nabi kata apa? Mintalah padaku apa yang engkau mahu daripada hartaku. Bab harta, Nabi kata Fatimah boleh minta daripada dia. Bab harta, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun daripada Allah. Tapi bab dengan Allah, Nabi kata Nabi tak boleh tolong. Amalan tu penting. Walaupun Fatimah adalah anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar anak, tuan-tuan. Bila sebut Fatimah, semua orang tahu sayangnya Nabi kepada Fatimah. Tapi sayangnya Nabi kepada Fatimah, Nabi tetap kata, aku tak dapat tolong kamu sedikit pun bila bersabit dengan Allah. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan keturunan yang sangat dekat dengan Nabi pun Nabi kata dia tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita ni siapa, tuan-tuan? Yang boleh tolong kita ni, yang boleh tolong kita adalah amalan kita, akidah kita, segala perkara amal soleh yang kita buat. Hak tu boleh tolong kita di hari akhirat. Kita anak cucu tok guru mana sekalipun tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, kalau Fatimah pun ayah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh tolong, macam mana pula dengan keturunan nombor 38, 39, 40? Tu pun kalau betul. Tu pun kalau betul. Padahal Maghribi duk petikai macam-macam. Pihak berkuasa Maghribi duk petikai macam-macam. Sebab tu pihak berkuasa Malaysia, mufti di Malaysia pun pakat back off, pakat berundur belakang. Mufti Pulau Pinang pun tak hadir, sebab tak mau terlibat dengan kontroversi ini. Kalau betul sekalipun, tapi semua pakat petikai, kan? Semua pakat petikai. Jadi Fatimah yang anak Nabi pun ayah dia tak boleh tolong. Cuba bayangkan kalau hak sekadar mendakwa tapi tidak dapat convince orang lain, kan, dengan bukti yang benar, maka bagaimana pula nasib orang yang macam tu? Maka kalau sekadar mengaku dan bermodalkan wajah yang handsome, kan, tambah kita orang Melayu biasa, tentu orang Melayu mana ada hidung mancung sangat, kan, kecuali mak mancung. Kan? Ia Melayu ni tak ada lah nak mancung sangat, memang lebih kat dia lah.
lebih kat dia. Tapi dalam agama tuan-tuan, kita tak boleh hanya bermodalkan kepada ketampanan atau kecantikan rupa paras. Sebab kalau kecantikan rupa paras tu adalah suatu benda yang ada nilai di sisi Allah, bagaimana nasib OKU yang tak ada tangan, yang tak ada kaki, yang berak tak boleh nak kontrol, yang pakai beg plastik dekat perut. Hak tu lagi buruk rupa dia di sisi Allah. Tapi hak tu tuan-tuan sekalian, tidak ada nilai tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak menjadikan itu sebagai ukuran. Ukurannya adalah takwa kepada Allah. Kita tidak ada hidung sekalipun, rupa kita buruk macam mana sekalipun, tapi kalau takwa kita kepada Allah, hak tu lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan orang yang tampan macam mana sekalipun, cantik macam mana sekalipun, tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita kena faham benar-benar tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang tu sebenarnya golongan daripada Iran, orang Syiah, Rafidah, Imamiyah dan sebagainya, dan bermodalkan wajah Arab yang tampan, yang cantik, hidung mancung, maka itu bukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama bawa kisah-kisah seperti Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata Allah dalam surah Hud ayat 46? Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh alaihi salam. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu tidak termasuk dalam keluargamu. Anak dia. Tapi Allah Ta'ala kata bukan keluarga kamu. Padahal anak ni keluarga. Tapi keluarga yang sebenar kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah, itu keluarga yang sebenar di sisi Allah. Innahu amalun ghairu salih. Pasal apa Allah Ta'ala kata laisa min ahlik, bukan ahli keluarga kamu? Sebab Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh, sesungguhnya dia tidak melakukan amal salih. Sebab dia tidak melakukan amalan yang salih, maka dia bukan ahli keluarga kamu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu contoh kan yang disebut oleh para ulama. Samalah juga yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata golongan yang menyintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka sebagai wali, menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata aku mengingatkan kamu kepada Allah tentang keluargaku. Nabi kata dalam hadis ini yang kita baca tadi kan, berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai keperluan kita menyintai kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ada perintah tersebut, tetapi dia mesti digandingkan, dipasangkan dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, sebagai akhirnya kepada apa yang kita bicarakan tadi daripada risalah yang ditandatangani oleh para habaib tadi, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahawa antara perkara-perkara penting yang boleh menjadi poin kepada kita semua, mereka mengatakan bahawa hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu mereka mengkritik kan amalan-amalan yang boleh menyimpang, seperti perayaan Maulid Nabi yang mengandungi upacara-upacara yang menjadi bertentangan dengan ajaran agama. Itu ditegur oleh mereka. Kalau sekadar kita menyambut Maulidur Rasul dengan tazkirah kan, mengingati Nabi dan sebab itu tak apa. Tapi apabila ada ritual-ritual tertentu yang tidak dilakukan, yang tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu menjadi kritikan oleh para habaib yang menandatangani risalah ini. Dan mereka mengingatkan kepada hadis-hadis Nabi seperti janganlah kamu berlebih-lebihan kepadaku
seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada putera Maryam, hadis Bukhari. Kan dia ingatkan kepada kita tentang hadis Nabi yang Nabi pesan jangan kita berlebih-lebihan memuliakan Nabi sebagaimana kesilapan orang Kristian, orang Nasrani yang melampau dalam memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu antara perkara yang diperingatkan oleh mereka. Selain daripada itu, mereka juga memperingatkan sikap orang Islam golongan habaib tadi apabila mereka melakukan sikap yang berlebih-lebihan dengan menggunakan hadis-hadis batil dan akidah-akidah yang rosak. Maka kita berkewajipan, kalau orang tunjuk kat kita hadis ataupun nas, kita kena filter, kena tapis. Kan kita jangan terima bulat-bulat. Walaupun dia kata hadis, tapi kita kena check. Sebabnya ialah golongan habaib yang melampau ni, yang sesat ni, mereka suka menggunakan hadis-hadis yang batil, yang ditolak oleh para ulama. Sebagaimana yang kita cerita tadi, iaitu Nabi dicipta dari cahaya. Tidak ada nas yang sahih, tidak ada nas yang makbul, yang diterima oleh para ulama yang mengatakan Nabi dicipta daripada cahaya. Jadi perangai membawa cerita-cerita pelik ini adalah menggunakan hadis-hadis batil, adalah perangai yang dibawa oleh para habaib yang sesat, yang tidak membawa kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita mendapat sedikit pelajaran daripada tajuk kita pada malam ni, iaitu berkenaan dengan keturunan Nabi tetapi melakukan dosa. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira kita siapa. Tanpa mengira kita siapa, kita memohon kepada Allah agar kita tidak digolongkan oleh Allah di kalangan pendosa, di kalangan orang yang buat maksiat, di kalangan orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang yang melakukan amalan salih, yang ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.